Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, topik pembelajaran kita pada hari ini ialah bab 7 tentang saliran. Okay, jadi subtopik untuk bab 7 ialah ada 3. Pandang darat fizikal, peringkat aliran sungai, sungai dan tasik utama di Malaysia dan kepentingan sungai dan tasik. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama akan membincangkan pandang darat fizikal di setiap peringkat sungai. Apa itu pandang darat fizikal? Pandang darat fizikal ialah ciri-ciri semula jadi. Objektif pembelajaran yang kedua adalah untuk mengenal pasti nama sungai dan tasik utama di atas peta Malaysia. Dan objektif pembelajaran yang ketiga adalah membandingkan kepentingan sungai dan tasik utama di Malaysia. Okay, kita lihat subtopik yang pertama, pandang darat fizikal peringkat aliran sungai. Okay, kamu boleh lihat gambar rajah di sini. Okay, air mengalir melalui lurah dan kawasan tadahan hujan di tanah tinggi ke kawasan tanah rendah dan akhirnya mengalir ke tasik dan laut. Di hujung ini adalah laut. Jadi ada 3 peringkat aliran sungai. Yang pertama adalah peringkat hulu. Ini adalah peringkat hulu sungai. Yang kedua adalah peringkat tengah sungai. Yang ketiga adalah peringkat hilir sungai. Okey, di kawasan setiap peringkat hulu, tengah dan hilir ada ciri-ciri fizikal ataupun pandang darat fizikal akibat daripada aliran sungai. Okey, kita pergi kepada peringkat hulu sungai di kawasan sini, peringkat hulu sungai. Okey, untuk peringkat hulu sungai, ciri-cirinya adalah bercerun curam. Apa itu cerun curam? Cerun curam adalah kawasan ataupun ketinggiannya seperti ini, cerun curam hampir 90 darjah. Apabila kawasan hulu sungai ini bercerun curam, sudah semestinya aliran airnya akan jatuh dengan lebih deras. Okay? Apabila air jatuh ataupun mengalir deras, akan berlaku hakisan sungai. Okay, apa bentuk muka bumi di peringkat hulu sungai? Dia ada 4, iaitu lurah sempit berbentuk V. Kamu boleh lihat gambar rajah di sini. Lurah sempit berbentuk V. Kenapa bentuk V? Sebab hakisan sungai hanya berlaku di dasar sungai sahaja. Okey, kerana aliran yang deras. Bentuk muka bumi yang kedua adalah jeram. Ini jeram. Yang ketiga air terjun dan yang keempat lubang periuk. Okey, kita lihat jeram dahulu. Jeram ini terhasil apabila ada barisan batuan keras dan batuan lembut. Apabila air mengalir, batuan lembut ini akan terhakis, manakala batuan keras ini akan kekal. Dan aliran sungai yang deras ini dia seperti melompat, iaitu dia akan digelar sebagai jeram. Ini kawasan jeram. Yang seterusnya adalah air terjun. Air terjun terhasil apabila susunan batuan keras dan batuan lembut. Batuan keras di atas sini dia akan kekal. Aliran sungai dia akan kekal. Dan apabila aliran sungai mengalir ke bawah, batuan lembut ini akan terhakis. Ini akan menghasilkan air terjun kerana ada lapisan batuan keras dan batuan lembut. Manakala lubang periuk pula berlaku di kawasan dasar sungai. Apabila aliran sungai deras mengalir, batuan lembut di dasar sungai akan terhakis dan akan membentuk lekukan di dasar sungai dan akan menghasilkan lubang periuk. Okey, seterusnya kita lihat soalan. Mengapakah hakisan banyak berlaku di peringkat hulu sungai? Kerana sungai mengalir deras di kawasan bercerun curam. Okey, kita lihat peringkat tengah sungai. Peringkat tengah sungai.
Cirinya adalah yang pertama, berlaku hakisan sungai dan pemendapan sungai di mana aliran air di kawasan tengah sungai ini lebih perlahan, tetapi dan boleh menyebabkan hakisan dan pemendapan. Bentuk muka bumi di peringkat tengah sungai ada 3, iaitu lurah sempit berbentuk U, berbentuk U dan aliran sungainya lebih perlahan. Susuh bukit berpancar, susuh bukit berpancar ini kamu boleh lihat di sini. Dan berlaku likuan sungai, likuan sungai kerana ada pemendapan di sini, kawasan sini, dan sini akan berlaku hakisan. Ini membentuk likuan sungai. Seterusnya kita lihat peringkat hilir sungai, kawasan sini. Berlaku pemendapan sungai, cerun lebih landai, iaitu kawasannya lebih datar. Aliran sungai perlahan yang akan membawa sedimen ataupun menyebabkan pemendapan. Bentuk muka bumi di peringkat hilir sungai ada 4. Yang pertama, lurah semakin lebar. Lurah semakin lebar dan cetek, dan lurahnya U. Tengok sini. Sungai lebih cetek tetapi dia lebar. Yang kedua, membentuk tasik ladam, tertambak dan delta. Delta dan tasik ladam cikgu akan terangkan selepas ini. Kita lihat tertambak dahulu. Apa itu tertambak? Ini tertambak terhasil apabila ada berlaku mendapan sungai di tepi sungai. Jadi akan membentuk macam tembok tinggi sedikit. Kita gelar sebagai tertambak berlaku akibat daripada pemendapan di tepi sungai. Kita lihat proses pembentukan tasik ladam. Yang macam bentuk C tu. Pembentukan tasik ladam akibat daripada proses hakisan di bahagian sini akibat aliran sungai. Kawasan sini berlaku hakisan dan sini berlaku pemendapan. Apabila berlaku semakin banyak hakisan di sini, akan menyebabkan likuan terpenggal. Berlaku hakisan dan sungai akan bersambung digelar sebagai likuan terpenggal, dan di kawasan likuan sini masih berlaku pemendapan. Apabila berlaku semakin banyak mendapan dan menyebabkan aliran sungai terus secara lurus, dan kawasan sungai yang berlaku pemendapan di hujungnya sini, di tengah sini, menyebabkan menghasilkan tasik ladam. Ini kamu boleh lihat prosesnya di sini. Ini adalah contoh tasik ladam bentuk seperti C ni. Seterusnya adalah proses pembentukan delta. Delta ialah kawasan mendapan di muara sungai. Muara sungai. Timbunan mendapan berlaku akibat aliran sungai semakin perlahan. Aliran sungai semakin perlahan, di mana dia membawa pasir mendapan berkumpul di kawasan muara sungai. Proses pemendapan sedimen. Yang kedua, proses perluasan delta. Sini semakin meluas kawasan sini, dan juga delta akan membentuk dataran rendah. Ini contohnya. Kawasan delta akibat daripada proses pemendapan. Okey, soalan. Mengapa lurah sungai di peringkat hilir semakin lebar dan cetek? Tadi kita lihat seperti lebar dan cetek. Kenapa? Sebab kerana aliran sungai yang perlahan. Kita lihat ringkasan. Peringkat hulu, peringkat tengah dan peringkat hilir. Peringkat hulu bentuk muka buminya, lurah berbentuk V, ada jeram, air terjun, ada lubang periuk dan berlaku hakisan sungai.
Manakala peringkat tengah lurah berbentuk U, okey, tebing sungai sudah berlaku pemendapan, ada susuh bukit berpancar dan proses pengangkutan sungai, maksudnya ada berlaku pengangkutan sedimen sedikit di kawasan tengah. Dan peringkat hilir ada bentuk muka bumi, tasik ladang, tertambak sungai, delta dan berlaku proses pemendapan sungai. Okey, kita lihat sungai dan tasik utama di Malaysia. Ini kamu telah belajar pada topik sebelum ini. Cikgu akan terangkan secara ringkas. Sungai Pahang adalah sungai terpanjang di semenanjung Malaysia. Sungai Bernam menjadi sempadan semula jadi antara negeri Perak dan juga Selangor. Ini Sungai Bernam. Sungai Endau adalah sungai yang menjadi sempadan semula jadi antara negeri Johor dan negeri Pahang. Tasik Kenyir adalah tasik buatan manusia yang terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Terengganu. Tasik Berar adalah tasik semula jadi yang terbesar di Malaysia yang terletak di Pahang. Dan tasik Chini adalah tasik semula jadi yang terletak di negeri Pahang. Kita lihat sungai dan tasik di Sabah dan Sarawak pula. Kita lihat di sini Sungai Rajang, sungai terpanjang di Malaysia dan sungai terpanjang di Sarawak. Sungai Baram yang berpunca dari banjaran Iran dan mengalir ke arah barat. Dan Sungai Kinabatangan di Sabah, dari kawasan pergunungan di barat daya Sabah. Dan di Sarawak ada tasik semula jadi iaitu Logan Bunut di Miri. Kita lihat kepentingan sungai dan tasik. Ada 7 kepentingan sungai dan tasik. Yang pertama, untuk penjanaan kuasa hidroelektrik, sumber pengairan, kegunaan domestik, sempadan semula jadi, sumber protein, pengangkutan dan perhubungan, rekreasi dan pelancongan. Kita lihat satu persatu. Kepentingan sungai yang pertama adalah untuk penjanaan kuasa hidroelektrik. Kenapa? Sebab di kawasan tanah tinggi bercurun curam dan aliran sungai yang deras, di mana aliran sungai yang deras mampu memutarkan turbin untuk menghasilkan kuasa elektrik. Contohnya adalah Ampangan Murum di Sarawak. Seterusnya adalah untuk sumber pengairan kawasan pertanian. Contohnya Sungai Muda di Kedah. Dijadikan rancangan pengairan untuk penanaman padi di dataran Kedah Perlis yang membolehkan padi ditanam 2 kali setahun. Kepentingan sungai yang tasik yang ketiga adalah untuk kegunaan domestik, iaitu sumber harian untuk kegunaan harian penduduk yang tinggal di kawasan tepi sungai. Yang keempat, sebagai sempadan semula jadi memisahkan antara negeri dan juga antara negara. Contohnya tadi adalah Sungai Bernam, Sungai Bernam di mana memisahkan sempadan antara Perak dan Selangor. Yang kelima adalah untuk kepentingan sungai dan tasik. Yang kelima, sebagai sumber protein, membekalkan sumber air tawar seperti ikan lampan dan ikan tilapia. Yang keenam, untuk pengangkutan dan perhubungan antara kawasan pedalaman dan bandar. Contohnya Sungai Rajang dapat dimiliki sehingga ke Kapit di pedalaman Sarawak. Yang ketujuh adalah kepentingan sungai dan tasik. Yang ketujuh adalah rekreasi dan pelancongan. Sebagai kawasan rekreasi, contohnya Sungai Melaka berkenaan dengan rekreasi River Cruise dan juga Tasik Kenyir sebagai tempat rekreasi. Ini saja untuk hari ini. Jadi sila buat latihan modul. Cikgu akan berikan muka surat untuk buat latihan dan boleh rujuk video ini dan juga buku teks untuk menjawab soalan. Selamat belajar di rumah.